Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung klinik kita pada hari ini. Okey, ya, selamat datang pada yang baru masuk. Okey. Jadi hari ini kita sambung klinik sains kita. Okey, seperti biasa. Klinik ni umpama kita ulang kaji semula. Okey, ulang kaji apa yang kita belajar sebelum ni. PT3 yang selalu ditanya di dalam peperiksaan. Okey, jika ada yang kita terlupa, kita boleh ingat semula ya. Itu tujuannya ya. Walaupun kita dah habis syllabus, okey, kita buat satu pusingan ni. Kita tidak berhenti rehat ya, orang kata kita buat satu pusingan ni untuk tingkatan 3 dan bila dah habis tingkatan 3, bila ada masa, kita jangan buang masa, kita teruskan pula ulang kaji untuk tingkatan 2 dan 1. Sebab peperiksaan meliputi tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, ilmu ni sebenarnya tak akan habis. Jadi ada je modul yang kita boleh bincang ya. Okey, jadi kita teruskan hari ni. Ini ialah soalan kita sambung yang siri pertama sebelum ini. Okey, ini ialah siri yang kedua iaitu darah dan kumpulan darah mereka. Okey, siapa yang kita refresh balik kumpulan darah ada 4 iaitu A, B, AB dan O. Okey, ni penderma. Penderma darah Nancy, Zainab, Ramasamy dan Ameng. Okey, kumpulan darahnya ABC, AB, ABC pula kan? AB, AB dan O. Okey. Seorang mangsa kemalangan jalan raya telah kehilangan darah yang banyak. Okey, dia disahkan mempunyai darah kumpulan O. Okey, O. Okey, terangkan kesan kepada mangsa tersebut jika dia menerima darah daripada Zainab. Okey, dia O. Ya, O. Okey, Zainab. Okey, mari kita tengok Zainab, kumpulan darah dia B. Okey. Agak-agak boleh tak yang kita dah belajar sebelum ni? Rasa-rasa boleh tak? Boleh. Ini disebabkan berlakunya pengumpalan darah. Okey, istilah di sini ialah pengumpalan darah. Ya kan Ridwan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan silap bagi. Ni tak adalah. Ni dia katalah macam tu je ya. Doktor-doktor dia tak boleh bagi darah lain kepada kumpulan darah O. Dia mesti terima darah O juga. Iaitu kalau kita tengok di sini yang sesuai ialah Ameng lah. Ya, Ameng yang boleh menderma darah kepada mangsa ini untuk selamatkan dia. Ya, yang lain tak boleh. Nampak tak? Nampak tak dia punya soalan tu? Dia tak direct kan? Dia macam situasi ataupun dia ikut dia ada penceritaan maksudnya macam ni soalan dia. Ya. Jadi awak kena tahulah siapa yang boleh tak boleh. Boleh tak boleh. Hari ni kalau jadi kalau tak boleh awak jangan bagi, meninggal nanti mangsa tu. Okey, 2 markah di situ. Okey, tu imbas kembalilah. Okey, tu soalannya. Okey, ini. PT3 pada tahun 2018 ada ditanya tentang bab-bab darah ni ya. Okey, darah manusia mengandungi 2 komponen utama iaitu plasma dan sel darah. Mungkin ada yang dah terlupa apa itu plasma. Sel darah mungkin ingat, plasma tak ingat. Okey, mari kita tengok. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan menggunakan perkataan yang diberi. Okey, dia bagi 3 ni.
Tiga, sel darah merah, platelet, plasma. Sel darah merah ni apa? Hemoglobin ya. Okey, nama lain bagi sel darah. Ciri-ciri sel darah merah ni. Dia berbentuk dui cekung dan tidak mempunyai nukleus. Okey. Kemudian plasma. Tadi ada yang terlupa mungkin. Okey, bahagian cecair darah manusia yang terdiri daripada bahan terlarut seperti garam mineral, protein dan hormon dikenali sebagai plasma. Itulah plasma. Di dalam plasma ni ia ada bahan seperti garam mineral, protein, hormon. Protein ni amino acid lah, asid amino jadi itulah kandungan bahagian cecair darah manusia ni plasma. Okey, platelet ni platelet ni untuk apa? Ada yang ingat tak? Platelet. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Platelet tu untuk apa? Pembekuan darah kan? Ya? Ingat balik ya. Okey, imbas balik. Ni dia komponen darah manusia. Okey. Okey, J. J ni ialah sel darah putih. Bentuk dia nampak Ni macam ni sikit. Dia ada, orang kata ada benda macam ni kat tengah dia, kat ni, kat tepi dia. Ya. Okey, sel darah merah ini memang kena tahulah rupa bentuk dia yang ditunjukkan. Okey, fungsi dia ialah melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Itu fungsi sel darah putih. Okey. Tengok ni soalan kebat. Puan Rahimah mempunyai jenis darah B. Samalah ya. Cikgu darah B juga. Okey, dia telah kehilangan darah yang banyak ketika melahirkan anak. Darah. Okey, terangkan jenis darah kumpulan darah yang sesuai untuk didermakan kepada Puan Rahimah. Okey, kita boleh dermakan kumpulan darah B kerana kumpulan darah yang sama. Samalah B dengan B. Okey, serasi ya. Okey, dan kumpulan darah O kerana darah O adalah penderma universal. Ya. Sebenarnya darah O ni, okey ulang kaji balik, darah O dia boleh derma ke semua jenis darah. Dia boleh derma ke O, okey di sendiri ya. O dengan O boleh. Pada A boleh, B boleh, A, B boleh. Tetapi dia hanya boleh terima O sahaja ya. Okey, dah ada dah. Dah imbas dah kat situ ya, dah imbas kembali, dah ingat dah. Okey, seterusnya PT3 pada tahun 2018. Okey, disuruh awak. Dia buat macam ni. Okey. Dia kata sel darah. Okey, lengkapkan pernyataan di bawah dengan menggunakan perkataan yang diberi. Dia bermurah hati nak bagi. Okey. Jadi tidak mempunyai bentuk yang tetap dan mempunyai nukleus. Itu ialah sel darah putih. Okey, hemoglobin adalah protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang cikgu sebutkan tadi ya. Yang diperlukan untuk mengangkut oksigen. Okey, cikgu ulang. Kalau sel darah putih, dia tidak mempunyai bentuk yang tetap dan mempunyai nukleus. Fungsinya ialah untuk melindungi kita daripada jangkitan penyakit ya. Okey, sementara hemoglobin ialah protein iaitu sel darah merah. Sel darah merah ni ialah sel darah merah, hemoglobin ya. Okey, dan dia diperlukan untuk mengangkut oksigen. Okey, untuk mengangkut oksigen. Dengan hemoglobin, kita katakan dia oksihemoglobin ya. Okey. Ini nombor 2 B.
Komponen darah manusia. Okey, Q. Q pula. Ini tadi ya gambar Acah tadi. Ni tadi sel darah putih. Ni sel darah merah. Okey, Q ialah sel darah merah. Fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okey. Ni C ya. Amin mempunyai darah A. Okey, dia telah disahkan mengidap penyakit thalassemia sejak dilahirkan. Dia terpaksa menjalani proses pemindahan darah. Betul ya. Memang kalau ada thalassemia ni, dia kena menjalani proses pemindahan darah. Okey. Terangkan jenis kumpulan darah yang sesuai untuk macam B tadi. Kumpulan darah A kerana kumpulan darah yang sama dan kumpulan darah O kerana darah O adalah penderma universal. Macam tu ya. Okey, sama juga. Tengok situasi dibagi lain. Tapi jawapannya sama macam tu. Okey, pada tahun 2018 PT3 juga. Okey, dia tetap juga bagi macam ni. Banyak soalan darah ni, tentang darah ni. Okey, dalam peperiksaan. Jadi kena hati-hatilah ya. Okey, lengkapkan pernyataan di bawah dengan menggunakan perkataan diberi. Okey. Platelet. Okey, yang tadi ya. Platelet ialah serpihan kecil sel yang dihasilkan dalam sumsum tulang. Okey. Sebenarnya sumsum tulang ni darah dihasilkan di sumsum tulang. Dia 6 bulan saja tempoh hayat dia. Okey. Jadi fungsi sel darah tu tentang platelet lah. Okey. Kemudian fungsi sel darah putih ialah untuk melindungi badan kita daripada penyakit dan melawan penyakit. Melawan penyakit. Okey. Seterusnya ni sama juga M, B. B ni ialah sel darah merah ni. Gambar dia kurang jelas sikit kan. Okey, dia ialah untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Ni situasi lain. Situasi lain pula. Okey, Encik Selva mempunyai jenis darah AB. Dia telah disahkan mengidap demam denggi berdarah. Dia terpaksa menjalani proses pemindahan darah. Terangkan jenis kumpulan darah yang sesuai. Darah AB, kumpulan darah AB kerana kumpulan darah yang sama. Okey, dah. Satu markah di situ. Okey, kalau awak kata kumpulan O kerana kumpulan darah O adalah penderma universal, okey, boleh juga. Okey, kumpulan darah A atau kumpulan darah B kerana mempunyai antigen yang sama. AB pun boleh juga. A ataupun B boleh juga sebab dia ada antigen yang sama. So banyaklah. Ada 4 di sini yang boleh derma kat dia. Orang yang berdarah AB, orang yang berdarah O, orang yang berdarah A dan darah B. 4 di situ boleh derma kat dia. Kat Cik Selva ni. Okey. Ini seterusnya pengangkutan dalam tumbuhan. Tumbuhan pun ada pengangkutan okey, ini kita dah belajar. Okey, mungkin kita nak tambah baik. Ni. Mungkin ada siapa yang dah lupa, okey. Kita tengok latihan ni. Apakah maksud transpirasi? Selalu kan kita dengar kan transpirasi. Okey, ia ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Maksudnya kalau pagi-pagi tu nampak kan dekat permukaan daun tu awak selalu macam ada nampak titisan-titisan air
Kalau bangun pagi nampaklah ada titisan air dekat permukaan daun. Jadi itu sebenarnya ialah wap air ya, di permukaan daun. Okey, jadi kalau transpirasi ni dia akan tersejat ke atas. Di permukaan daun tu dia akan tersejat. Bila dah beberapa permukaan ke udara dalam bentuk wap air ya. Okey, itu ialah transpirasi. Mudah kan? Okey. Jadi tapi sebenarnya awak kena tahu info lah tentang sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi adalah dalam keadaan wap air. Betul. Tadi itulah transpirasi. Okey, kemudian gutasi adalah satu proses kehilangan air dalam keadaan cecair. Betul, juga betul. Gutasi ya. Gutasi istilah siapa yang terlepas pandang adalah satu proses kehilangan air dalam keadaan cecair. Okey, seterusnya. Transpirasi berlaku pada waktu malam manakala gutasi salah palsu. Palsu, dia terbaliklah. Okey, kalau malam ni terbalik ya. Jadi palsu. Okey, xylem mengangkut air dan garam mineral dari pucuk ke bahagian akar tumbuhan. Xylem dari pucuk. Betul ke salah tu? Mungkin awak tengok, betul cikgu, dia mengangkut air dan garam. Okey, itu memang betul xylem. Tetapi tengok di ciri yang kedua dia cakap tu, info kedua. Dari pucuk ke bahagian akar. Salah lah. Sebenarnya dari akar ke pucuk. Ni. Dia ada dua bahagian ni. Yang ini betul, mungkin awak baca, okey, mangkuk air dan garam mineral, xylem, okey betul. Tetapi di bahagian kedua ni, pucuk ke akar ni salah ya. Sebenarnya dari akar ke pucuk. Jadi jawapannya palsu. Dia trap awak soalan perangkap ni. Okey, kemudian komponen bagi berkas vaskular. Ni komponen dia, xylem dan phloem. Xylem ni dia mengangkut air. Manakala phloem ni dia mengangkut makanan. Okey, F food. Mengangkut makanan ya. Yang dia buatlah fotosintesis tu dia mengangkut makanan dari daun ke seluruh. Okey, ke seluruh bahagian. Yang xylem ni dari akar ke pucuk ya. Okey, nombor 3. Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Kadar penyejatan tadi. Apa yang mempengaruhi? Okey, kita dah pernah tengok ni. Okey, dan kita pernah juga buat eksperimen wajib kan? Simulasi eksperimen wajib sebelum ni. Okey, iaitu yang pertama keamatan cahaya. Faktor yang pertama yang mempengaruhi kadar transpirasi. Kedua, kelembapan udara dan angin. Ingat tak yang eksperimen wajib tu yang kita tengok? Okey, ada orang masuk. Kita ambil cikgu sebut tadi ambil kan. Okey. Yang kita lihat sebelum ni nampak. Ingat balik tak kalau keamatan cahaya ni eksperimen simulasi yang pernah kita tengok sebelum ni, apa tu? Maksudnya pertama kita letak tumbuhan, satu di dalam almari, satu di bawah cahaya lampu. Yang mana dia berat dia lagi ringan. Yang mana? Mestilah di bawah lampu kan sebab dia dah tersejat. Kandungan dia dah. Jadi dia ringan lah. Okey, kalau yang kelembapan udara ni dekat mana yang lagi
bagi lembab kita, kelembapan udara. Pun ada juga, okey, kalau yang angin ni di bawah kipas angin kita letak. Ada yang di bawah kipas angin, ada yang di bawah di dalam bilik, ada yang kan ni. Okey, kalau suhu pun sama, suhu yang berbeza lah kita letak. Ni tumbuhan-tumbuhan ni ya, ingat ya, kelembapan. Eksperimen wajib hari tu siapa yang lupa, okey boleh tengok semula lah. Ya. Okey, itulah faktor-faktornya ya. Imbas kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi ya. Okey, seterusnya. Okey, nyatakan kepentingan transpirasi. Untuk apa kepentingan transpirasi ni ya? Apa ada keperluan ke tumbuhan? Okey, sebenarnya ia ialah untuk membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan garam mineral dari tanah yang orang kata ya. Kenapa perlunya transpirasi ni? Supaya dari akar, okey, tumbuhan ni dapat mengangkut air dan garam mineral ke seluruh tumbuhan itu ya. Okey. Seterusnya yang ni. Rajah 1 menunjukkan kerata rentas bagi tumbuhan. Ni. Tumbuhan. Okey. Namakan struktur yang berlabel X dan Y. Okey, X. Cikgu ulang semula. Kalau X ni, okey betul, phloem. Dia di bahagian luar. Luar sini. Luar sini, manakala xylem ni di bahagian dalam. Ya, yang kecil ni. Okey. Jadi apakah fungsinya? Okey, imbas kembali, X mengangkut glukosa yang terhasil apabila fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Semasa fotosintesis. Dia mengangkut glukosa, makanan lah. Glukosa dari daun lah ya ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, kalau Y ni dia mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Okey. Dekat makmal ni kita boleh buktikan ni. Okey, contohnya kalau eksperimen ni kat rumah pun awak boleh buat. Awak ambil satu tumbuhan, okey apa-apa je tapi dengan akar sekali. Awak cabut, lepas tu awak rendam dalam air yang berwarna, contoh. Ya, air apa, berwarna merah ke ya. Lepas tu awak rendam, awak biarkan beberapa hari. Kemudian awak potong batangnya. Okey, potong 2, lepas tu awak akan nampak yang warna merah tu dekat sini. Dekat xylem ni, dekat dalam dia ni awak akan nampak lah air berwarna merah tu. Ya, sebab maksudnya dia dari akar dia nak air tu kan, serap masuk. Ada nak guna air aja ya, boleh guna. Nanti bila awak potong batangnya, nampaklah warna merah tu ya. Okey, itu yang awak boleh buat di rumah lah ya. Okey, berikan dua perbezaan. Dua perbezaannya ialah, ni tinggi sikit lah sebenarnya. Okey, X ni terdiri daripada tiub memanjang iaitu tiub tapis. Namanya lah, memanjang kan? Namanya tiub tapis ya. Dinding nipis dan tiada nukleus. Manakala Y terdiri daripada tiub memanjang juga tapi namanya tiub vessel. Dinding tebal, tiada nukleus juga. Maksudnya nipis dan tebal. Namanya lain ya. Y ni, Y, xylem ni tiub vessel. X ni tiub tapis. Ya. Okey. Rajah ni menunjukkan tisu vaskular pada suatu tumbuhan. Namakan struktur X. Ni dua ni. Okey, cikgu ulang. Berkas vaskular ni ialah xylem dan phloem. Kalau cikgu kata, okey berikan dua berkas vaskular, jadi awak senaraikan. Satu xylem, satu phloem. Ya. Okey. Nyatakan fungsi bagi struktur ini. Fungsinya xylem. Gitulah ya, macam tadi juga.
Xylem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, manakala phloem mengangkut oksigen yang terhasil semasa fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Ya, okey. Ni. Ini tak sempat sebenarnya kita buat kalau tidak zaman PKP ya boleh ya. Kita boleh buat ni di dalam makmal. Okey, tak apa. Kita boleh tengok saja macam ni. Nanti cikgu terangkan. Raja di bawah ni menunjukkan keadaan batang tumbuhan selepas beberapa minggu. Kayu ni kan. Okey. Awak buang. Buang yang luar je. Dalam tu tinggalkan. Luar ni. Okey. Selepas beberapa minggu awak nampak dia macam ni. Ni dia macam bengkak tau. Ni. Nampak tak dia bengkak kat sini. Okey, tapi ni dia masih hidup ni. Ni tumbuhan ni masih. Dia tak mati lagi. Okey. Jadi sebenarnya apa yang dibuang kat luar ni tadi? Kalau ekologiknya bahagian itu ialah phloem. Phloem lah yang kita buang tadi yang untuk angkut makanan tadi kan. Okey. Jadi kenapa dia membengkak? Dia membengkak disebabkan bahagian makanan ni tidak dapat mengangkut makanan melalui phloem. Okey, dan ini menyebabkan batang atas kegelang membengkok disebabkan membengkak disebabkan pengumpulan makanan. Dia bengkak kat sini. Dia makanan tu macam tersekat lah dekat sini, dekat atas ni ya. Di bahagian bawah pertumbuhan ni. Dekat bawah ni jadi macam terbantutlah pertumbuhan dia, tak ada pertumbuhan. Dia tak mati tapi ada air lah sebab dia ada air kan, tapi tak berapa nak ni lah sebab awak dah potong ni apa dia punya ni. Ya, dia buang. Awak dah buang ni jadi makanan dia tersekat kat sini, dia tak boleh lalu. Itulah yang menunjukkan bahawa di bahagian luar ni lah phloem ya yang mengangkut makanan. Okey, ni. Ini raja di bawah menunjukkan satu susunan radas. Okey, selepas 24 jam, satu keratan rentas nipis batang dipotong seperti yang ditunjukkan. Okey, kita dah rendam. Macam tadilah cikgu cakap, air berwarna merah. Okey, rendam. Boleh ni buat di rumah. Okey, kalau ni lah. Okey, namakan bahagian ini diwarnakan dan nyatakan fungsinya. Okey, xylem. Terlibat dalam pengangkutan air dan garam dari akar ke bahagian lain tumbuhan. Ya. Okey, jadi carta alih di bawah menunjukkan laluan pengangkutan. Okey ni. Dia bagi satu ni rambut akar, batang, Q, atmosfera. Ini ialah proses transpirasi. Okey, apakah Q? Q ini ialah daun. Maksudnya kalau awak nampak dia bagi macam ni, rambut, akar, batang, daun, atmosfera, ini ialah transpirasi. Ya. Okey, ni. Contoh soalan. PT3 tahun 2016, okey, Raja menunjukkan keratan atas suatu batang, suatu tumbuhan. Okey. Dia kata nyatakan satu fungsi P. P ialah xylem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian lain tumbuhan. Okey, namakan satu batang tumbuhan yang mengangkut makanan. Okey, ini ialah phloem Okey, phloem. Kita habis terus. Kita habis pukul, okey 11. Okey, sikit lagi. Okey, apakah namakan struktur batang mengangkut? Okey. Okey, apakah yang berlaku kepada tumbuhan tersebut jika gegelang kulit pokok dan phloem dibuang? Okey, bahagian atas gegelang kulit yang dibuang akan menjadi bengkak. Yang tadilah yang cikgu terangkan tadi ya. Okey, seterusnya soalan. Okey, Puan Sofia tinggal di sebuah apartmen. Okey. Sebuah apartmen. Dia ingin menanam sawi ya dengan menggunakan teknik hidroponik seperti yang ditunjukkan dalam raja. Ni hidroponik. Tahu kan? Teknik hidroponik ni dia tak guna tanah. Okey. Sekejap Senyap. Okey. Dia tak guna tanah dia buat macam tu. Okey.
Terangkan bagaimanakah pokok sawi dapat tumbuh dengan subur. Okey, dapat jawapan dia ialah dengan cahaya matahari supaya tumbuhan itu dapat menjalankan fotosintesis. Ni. Ya, dia jimat lah. Jimat hidroponik kan. Okay, dia ada semua ni. Dia ada nutrien yang cukup ya. Okey, lepas tu dia kata selalunya dekat mana dia buat ni? Cameron Highland. Ada tak? Okey, ataupun kawasan yang tanah dia terhad. Boleh ya buat macam tu. Okey, Puan Sofia mengalami masalah untuk menanam sawi bagi pusingan yang kedua. Dia meminta tips dan nasihat dari seorang blogger tentang pertanian melalui bilik bual. Kan? Bilik bual ya. Okey, menunjukkan perbincangan antara mereka. Dia nak tahulah. Okey, jadi dia kata tuliskan ni baca sikit. Kecil walaupun selepas 2 minggu dia kata sila jelaskan. Wah kan. Dia minta sila jelaskan okey. Adakah ini kali pertama awak menanam pokok sawi? Orang tu tanya. Tidak, ini adalah kali kedua. Okey, adakah awak menggunakan bekas yang sama yang mengandungi larutan yang sama sebelumnya? Ya, nampak tak? Sebab dia dah tanam kali kedua, dia gunakan bekas yang sama. Jadi pada pemikiran awak apa? Mestilah dalamnya dah tak ada kan? Dalam tu dah diguna yang pertama tu, yang kedua tu dah kurang lah ya. Jadi sebab tu lah tak subur, tak nak lah yang kedua tu. Ya, tumbuhan dia, sawi dia. Okey, jadi tuliskan jawapan anda dalam ruang yang disediakan. Itu common sense kan? Okey, jawapan dia kekurangan nutrien di dalam larutan kutu. Dan yang kedua ialah maksudnya dia kata kecil, masih kecil lagi. Tak ada. Mungkin satu lagi tempat dia letak kat mana sebab tak cukup kultur ni. Jadi tak adalah juga nak buat fotosintesis. Lepas tu mungkin dia letak di cahaya yang tak mencukupi ya. Tak boleh juga. Jadi dia kata okey lagi. Kelak alam sekitar di bawah penilaian Puan Sofia ingin menjalankan satu projek tanaman herba di sekolah. Mereka dikenaki mencari kawasan sesuai untuk projek itu. Okey. Nak tengok kawasan mana. Ni A, ni B. Okey. Sikit-sikit. Okey, berdasarkan ni, kawasan mana yang paling sesuai? Ni A, ni B. Cuba tengok. Contohnya lah sekolah kita. Nampak tak? Okey. Mestilah di A dia kata sini. Sebab kawasannya redup dan dielakkan kadar transpirasi kelembapan yang tinggi kerana redup. Okey, yang redup ya. Okey, jadi A lah. Jangan nak letak sini pula. Sini cahaya matahari terus mati ya nanti. Baru nak hidup kan. Okey, asasnya ni. Inilah yang kita buat hari tu simulasinya. Okey, susunan radas ni untuk menyiasat kadar transpirasi. Okey, rendam. Awak ambil jisim awal ni 320. Jisim akhir 290. Okey, hitung kadar transpirasi. Maka siapa yang tak ingat, kadar transpirasi ialah bacaan akhir tolak bacaan awal bahagi dengan masa. Jadi 320 tolak 290 bahagi 2. 2 ni dia sebab dia 2 jam. So ini 2, 60, kenapa 60? 61 jam ada 60. Darab 2. Okey, jadi jawapannya ialah 0.25 gram per minit. Okey, terangkan mengapakah setiap faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey,
Dari segi keamatan cahaya tinggi, kadar transpirasi tinggi. Okey, suhu persekitaran tinggi, kadar transpirasi tinggi. Senang kan? Okey. Itulah saja tentang bab 3 ini ya, iaitu pengangkutan ya. Oleh itu berakhirlah sesi klinik kita pada hari ini. Okey, tunggu dulu, jangan